Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Apa khabar anak-anak ustazah sekalian? Ustazah harap anak-anak ustazah hari ini sihat sejahtera di samping keluarga tercinta. Baiklah anak-anak, hari ini Ustazah akan menyambung semula tajuk wuduk kita, iaitu berkenaan dengan perkara haram dilakukan jika kita tiada berwuduk dan juga hikmah wuduk. Sebelum ni Ustazah pernah mengajar anak-anak berkenaan dengan 4 tajuk yang sebelumnya, iaitu yang pertama perkara fardu wuduk, yang kedua perkara sunat wuduk, yang ketiga perkara makruh wuduk dan yang keempat perkara batal wuduk. Jadi hari ini Ustazah akan menyambung lagi 2 tajuk, iaitu yang kelima perkara haram dilakukan jika tiada berwuduk dan akhir sekali hikmah wuduk. Baiklah anak-anak, kita teruskan dengan tajuk kita, iaitu perkara haram bagi orang yang tiada berwuduk. Yang pertama, apabila anak-anak atau ustazah sendiri atau umat Islam nak menunaikan solat fardu atau solat sunat, hendaklah kita pastikan kita ada air semayang ataupun ada wuduk. Jika tiada wuduk, kita melakukan juga solat fardu atau solat sunat, maka solat kita tidak diterima Allah. Baiklah, seterusnya tawaf. Tawaf fardu dan tawaf sunat. Anak-anak mungkin terfikir tawaf tu apa? Tawaf ini adalah satu kalimah daripada pinjaman bahasa Arab. Tawaf ini bermaksud mengelilingi Kaabah. Kaabah ini terdapat di mana anak-anak? Ya, terdapat di Mekah. Iaitu tempat umat Islam melakukan umrah dan juga menunaikan haji. Ketika nak melakukan tawaf ataupun dengan maksud mengelilingi Kaabah sebanyak 7 kali, maka jemaah ataupun orang Islam wajib ada air sembahyang. Jika tidak, tawafnya yang sebanyak 7 kali itu sia-sia sahaja, ditolak kerana hukumnya tidak sah dan haram. Baiklah, yang ketiga, perkara haram bagi orang yang tiada wuduk apabila dia hendak menyentuh, memegang dan membawa Al-Quran. Ya, kecuali dalam keadaan tertentu. Maka sekiranya dia nak menyentuh, memegang dan membawa Al-Quran, wajib ia ada air sembahyang. Jika sekiranya dia tiada air sembahyang, maka hukumnya adalah haram dia menyentuh atau memegang Al-Quran. Kecuali dalam keadaan tertentu. Contoh paling mudah saya ambil. Kamu masuk ke dalam kelas. Tiba-tiba kamu melihat Al-Quran jatuh di atas lantai. Sedangkan ketika itu kamu tidak ada wuduk. Jadi dalam keadaan darurat sebegini, kita takut orang lain langkah Al-Quran tersebut, maka kita boleh angkat dengan segera dan meletakkan Al-Quran tadi pada tempat yang mulia, tempat yang tinggi, yang jauh daripada laluan orang. Maka dalam keadaan seperti ini dibenarkan. Tetapi pada waktu yang lain, kamu ingin membaca, menyentuh dan memegang Al-Quran untuk ibadah tertentu, maka ini wajib ada air sembahyang. Baiklah, seterusnya Ustazah masuk ke bahagian hikmah berwuduk. Anak-anak tahu tak apa itu hikmah? Hikmah ini maknanya kelebihan berwuduk. Iaitu apabila kamu berwuduk, apa kebaikan yang kamu dapat? Di sini Ustazah ada bagi pada kamu sebanyak 5 hikmah. Jadi Ustazah masuk yang pertama, iaitu apabila kamu mengambil wuduk,
kelebihan yang akan kamu dapat, hikmah yang akan kamu dapat, iaitu kamu akan mendapat keridhaan Allah Ta'ala. Keridhaan tu apa? Allah kasih, Allah suka, Allah sayangkan kamu. Ya, yang kedua, jiwa akan sentiasa bersih dan tenang. Orang-orang yang dalam keadaan berwuduk, wajah mereka juga lebih bersih, bercahaya dan mereka rasa lebih tenang. Kemudian yang ketiga, apabila kita berwuduk, kita akan jauh daripada penyakit dengan izin Allah. Ya. Di mana apabila kita berwuduk, kita akan basuh tangan, kita akan berkumur-kumur, kita akan basuh kaki, basuh muka. Jadi sedikit sebanyak daripada ini, kebersihan itu lebih terjaga. Kemudian yang keempat, apabila kita berwuduk, kita akan terhindar daripada kekotoran. Maka bila kita jaga kebersihan, kita ambil wuduk, kita basuh tangan, basuh muka, berkumur-kumur, basuh kaki, maka kekotoran itu automatik akan hilang pada anggota-anggota yang kita basuh tadi. Kemudian yang terakhir, ibadah kita diterima Allah. Orang yang beribadah, terutama pada bab 3 perkara yang saya sebut tadi, iaitu solat, tawaf, memegang atau menyentuh Al-Quran ataupun membawa Al-Quran, maka sekiranya mereka ada wuduk, maka ibadah mereka diterima Allah. Tetapi kalau mereka tidak ada wuduk, hukumnya akan jatuh kepada haram. Jadi anak-anak hari ini, saya kembali kepada tajuk awal tadi, iaitu 2 tajuk saya tekankan tadi, perkara haram bagi orang yang tiada wuduk. Ya, yang pertama tadi, apa yang tidak boleh kamu lakukan kalau kamu tidak ada wuduk? Kamu tidak boleh solat fardu atau solat sunat. Ya, yang kedua, kamu tidak boleh tawaf, iaitu mengelilingi Kaabah, walaupun tawaf itu tawaf fardu ataupun tawaf sunat. Dan yang ketiga, kamu tidak boleh menyentuh atau memegang dan membawa Quran, ya, kecuali dalam keadaan tertentu. Dan yang terakhir tadi, saya ulang lagi sekali, hikmah berwuduk, yang mana dengan kelebihan kita berwuduk ni, kita akan dapat keridhaan Allah. Jiwa kita sentiasa tenang, bersih dan tenang. Kita akan dijauhkan daripada penyakit, terhindar daripada kekotoran, dan ibadah kita diterima Allah. Akhir kalam, sesungguhnya umatku akan dipanggil pada hari kiamat dengan dahi, tangan dan kaki yang berseri-seri, disebabkan daripada kesan-kesan wuduk. Barang siapa yang mampu daripada kalangan kamu untuk melebihkan dahinya, maka lakukanlah ia. Riwayat Muslim, Al-Bukhari dan riwayat Muslim. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi. Semoga anak-anak Ustazah berjaya dunia akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.